الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung pengajian kemarin pada soalan yang ke-22 dah, muka surat 14. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Apakah yang meneguh sah korban? Gapo perkara-perkara yang ada pada binatang korban kita yang kalau kita korban tak sah. Jawab, binatang yang diteguhkan daripada nyo binatang akan korban. Yang pertama, binatang yang buta sebelah mata. Buta sebelah pun tak boleh dah. Kalau buta dua-dua, ada kita boleh. Yang nyata butanya, bukan kata rabung sikit kau nyata buta. Lagu mana Robik kata nyata buta ni? Lah ni tak heran doktor binatang ramat dah. Dia boleh kata buta dah ni tidak rabung ya. Mungkin boleh kot siapa setara tu ilmu orang doktor kok cara binatang ni. Tapi Robik kitanya yang nyata butanya sekira tidak dapat melihat dengan baik. Jika ada biji matanya sekalipun dikirakan menegahkan bagi korban juga. Walaupun kita kata ada lagi putih mata, comel lagi kita buta kita kata. Maka pada waktu itu tetap sekira tidak dapat melihat dengan baik. Kita tahu lagu mana dia tengok dengan baik tak baik. Kalau hok ilmu orang dulu gak cara makan dia lain tu. Dia rasa dia lah kalau dia kurang tu nampak tak perbezaan. Yang kedua, binatang yang sakit, yang nyata sakitnya. Binatang kok nyata sakit. Pagi gaya tu nampak letak binatang sana. Hidup lagi, nampak lagi. Tapi sakit. Tak boleh untuk kita buat korban. Tak boleh. Yang ketiga, kalau ada binatang korban hok lain lembu lebih kurang tak boleh hok tu lah, tak payah belilah hok binatang sakit sana tu. Kita beli dengan tukar binatang kan. Okey dia. Jadi hok tu tak sihat hari ni. Dia pun tanya orang hok nak korban nak beli lembu korban ni. Ada binatang hok nak cuk kata nak beli hari ni tu tak sihat tu. Lembu lain ada. Nak beli lembu lain lah. Moga kita tak jual beli lagi kan. Biasanya mau beli jual beli esok. Kalau kita beli dah kan, akan nak korban hak tu tak boleh moga nyata sakit. Patut jadi semudah yang biasa lah. Yang ketiga, binatang yang nyata tempangnya jalan tak betul, nyata tempang. Yang keempat, binatang yang kurus yang hilang ototnya. Otot bukan otot, otot. Otot dia lah ni, otot dia tu hilang. Tu kurus lanjut tu yang bagi. Tak boleh. Boleh tengok nota kaki nama lapar tu. Segeling biasa nota kakinya orang buat kecil benar. Kita besar sikit biar boleh tengok. Nama lapar tu disebut dalam Fathul Mu'in bahawa tidak sah yang terpotong sebahagian dari ekor.
Binatang kalau terpotong ekor tak boleh. Dan telinganya walaupun sedikit. Binatang kalau terpotong telinga tak boleh kita buat korban. Lepas tu ada sahabat kita tu dia cerita pasal binatang orang buat tanda harga di telinga. Dia kata telinga tu tak hilang, dia kata isi telinga tu tak hilang. Dia kata supaya kita paku kayu lah. Kita paku kayu tu tak hilang daripada kayu, cuma dia jadi padat sikit. Supaya buat apa lagi dia ya. Tak supaya buat donat kau. Buat donat gitu. Jadi kita pun buat berubah tu isi baju buat donat sana tak hilang. Tidak kata kalau kita tebuk ketat dah. Jadi kalau katalah isi binatang telinga dia tu tak hilang, disebut dalam kitab, tak ada masalah. Tapi kalau tebuk tu menghilangkan isi pada telinga walaupun sikit, tak sah. Jadi kalau orang tanya sah atau tak sah, jawabnya hilang ke tak. Jadi pakar dalam bahagian ni dia kata tak hilang. Kalau dia dah kata gitu tak, moga kita tidak mahir bahagian ni. Dan dia kata gitu tak, terima dah lah. Khabar alif ibrah dia tu, kemahiran dia tu. Dihurai dalam kitab I'anatul Talibin bahawa berkata Imam Abu Hanifah memadai jika terpotong sepertiga daripada bahagian telinganya. Bahagian telinga kalau terpotong tak apa. Jadi kalau katalah binatang saat itu memang tebuk, memang hilang isi telinga sikit, boleh taklid pada mazhab Imam Abu Hanifah. Tapi rupa-rupanya tak begitu. Kita pun baru tahu. Dan tidak memadai juga jika dijadikan dengan tiada telinga. Tengok molek. Binatang kalau asal dia tu telinga tak ada, bukan dipotong. Asal lagi dah tak ada. Saat ni terpotong sedikit dapat telinga, tak boleh. Kalau ni tak ada asal lagi dah telinga, tidak memadai. Tidak memadai juga jika dijadikan binatang saat ni asal lagi dah dengan tiada telinga, tak boleh. Bersalah jika kejadian binatang itu dengan tiada ekor. Asal lagi dah tak ada ekor. Ini kita sebut dah kemarin pendapat orang kata boleh. Dia tak ada ekor ataupun tiada ambing susu, binatang itu tak ada susu, atau tiada daging pohon. Daging pohon asal lagi dah tak ada. Sebut gitulah dari kita ni. Atau tak apa. Tiada ekor, tiada ambing susu, tiada daging pohon ni tak apa. Asal lagi. Tapi kalau telinga tak ada asal tak boleh. Tak ada daging pohon ni mungkin kata guru dah sikit. Tadi kata tak boleh. Atau tak hurah tu pendapat doa. Maka beza di antara ketiga-tiganya, mana tak ada ekor, tak ada ambing susu, tak ada daging pohon ni, maka beza di antara ketiga-tiganya itu dengan tiada telinga. Beza mana? Ialah kerana telinga merupakan anggota yang lazim bagi setiap haiwan. Telinga ni lagu-lagu mana dia anggota yang lazim. Bila kata binatang, dia kena tentu ada telinga. Bersalah ekor. Begitu juga lah kita tanya berkenaan dengan tak ada lidah. Lidah tak ada asal lagi. Boleh juga. Atas kaul, atas pendapat setengah ulama. Kok molek tak yang kita cari kok gitulah. Walaupun asal dia tak ada dah pun, asal tak ada ekor, asal tak ada lidah dah, asal daging pohon tu tak ada. Jangan carilah. Tapi ada pendapat kata jadi korban ni. Boleh masalah nak kata jadi tak jadi tu ada pendapat. Baik. Dalam kitab Sabilan Muhtadin, dimaaf hilang sedikit daging pohon. Daging pohon tak ada sedikit, dimaaf je. Itu dalam muka surat 227. Baik, sesat situ. Jadi kita faham beza antara telinga dengan ekor saat itu. Yang kelimanya, binatang yang berkudih, binatang kudih tak boleh. Tak boleh kita nak buat sebagai korban. Walaupun sikit, tak boleh sebab dia kira kekurangan. Yang keenam, binatang yang dungu.
bodoh binatang ni. Tak ada binatang yang cerdik kau. Kalau tanya ada binatang yang cerdik kau, dungu nisbah dia lah dengan ramai binatang tu dia bodoh lagi. Binatang ni bodoh tu, tapi ramai binatang tu dia bodoh lagi. Nah, ke mana dungu ni? Yang tiada dapat mencari makanan melainkan sedikit sahaja. Binatang ni bodoh-bodoh dia, dia pandai cari makanan. Dia kena ni rupuk dia makan, dia kena tahik dia tak makan. Orang dia hidup tahik dia nya. Kau dah tengok lembu berok kan, dia ambil gekuk gua tu, dia budak-budak kita buat pula. Dia gekuk friend. Orang cerita lah, kita tak je tengok. Ni orang buatnya, orang cerita kata. Dia nak kata bodoh pada lembu lagi lah waktu tu. Jadi lembu dulu ni tak boleh kita nak jadikan compare sebab dia jadi kurang pada daging. Jadi kurang pada daging. Nanti akan datang masalah seekor lembu, seekor kambing hok berdaging besar dengan 2 ekor kambing atau 2 ekor lembu hok kurang daging. Hok mana lebih afdal? Tu ada tu. Hati tak soal. Lepas ada juga bunyi-bunyi dia mau tanya, seekor kambing dengan 2 bahagian lembu mana lebih afdal? Ada juga bunyi-bunyi dia boleh nanya. Dah, apa nanya sedap, apa jawab nyanyonya. Kita tak nyanyi mana dah, muka kita tu pakai soal jawab dah. Ada dah jawabnya. Baik. Yang keenam binatang yang dungu tak boleh dah. Patut tahu mana dungu, sekira-kira dia tak dapat mencari makanan melainkan sedikit. Orang lain punya makan banyak, dia makan sedikit sebab dia bodoh. Yang ketujuh binatang ada satu bodoh bagi binatang. Binatang ni bodoh dah, ada bodoh lagi. Buat kita manusia lah, kita ni jahil, kita ni bodoh. Tapi ada lagi hak bodoh pada pokok kita bodoh ni. Kau saya bodoh ni. Ada lagi hak bodoh lagi. Mana? Kau tak senang mengaji, ada bodoh lagi. Dalam kitab banyak, ada kursi banyak. Tuhan ni pelik dengan hamba. Yang mana pada waktu dia hidup tegak, dia tak ada ambil peluang pada akhirat dia. Ni orang panggil manusia yang bodoh. Dia kupu dunia dia, dah lupa pada akhirat dia. Bodoh. Jangan jadi orang bodoh. Yang ketujuh, binatang yang patah kakinya dan jika patah waktu direbah dia bagi tujuan sembelihan sekalipun tak boleh juga tak boleh. Binatang yang patah kakinya dan jika patah waktu direbah dia bagi tujuan sembelihan sekalipun dia kira aib juga. Yang ke-8 binatang yang bunting. Kalau binatang ni kalau dia mengandung tak boleh buat terbang. Tak boleh buat terbang. Lepas tu kalau kita tak tahu tiba-tiba ada, tak jadi. Lepas tu ada pendapat lain tu. Dan telah mengesah oleh Ibnu Rifa'ah memadai binatang bunting. Boleh dia kata. Apa maksud memadai? Yakni nak terjemah pada memadai, yakni sah dibuat ke korban. Sebab dia buat andaian gini. Kata kalau binatang bunting jadi kurang pada daging dia. Dia kata dak kurang kat mananya. Dia tepik, dia orang panggil tapung dengan bagian dalam media lah. Dak anak hak dia. Jadi setengah ulama kau dia jawab pula. Kalau hak tu hak dalam dia tu anak dah. Boleh dah nak ganti daging hak kurang tu dengan daging anak. Tapi kalau kata tak jadi anak lagi, baru seketul daging, seketul darah baru. Berbahasa dia nya. Tengok rokok 9 tu, tidak sah binatang yang bunting seperti yang tersebut dalam kitab Majmu' pun kata tak sah. Dan ini pendapat yang muktamad. Jadi kalau tanya masalah binatang bunting, kita jawab kata tak sah. Hak tu pendapat muktamad. Bapa disebabkan kurang dagingnya. Kurang daging. Tidak sah juga binatang yang terpotong ekornya, tak sah. Atau lidahnya tak boleh. Dan binatang yang baru beranak tak boleh juga. Bukan dia baru beranak, bukan hak anak, hak mok saat ni tu baru beranak. Baru ayalah dia anak ni. Mok saat ni tu baru beranak. Hak anak baru lahir tu memang dak. Lah bukan tak cukup umur ke apa. Hak mok ni baru beranak, dia bunting dia beranak. Kita nak semula dia, tak dia juga. Apa? Kerana tidak elok pada dagingnya, dagingnya tak comel. Baik cari hak jantan, nak semula tu cari hak jantan.
Soalan ke-23. Adakah memadai niat udhiyah sebelum sembelih atau mesti ketika sembelih? Kalau tanya balik kampung ni, tanya ni. Adik, duk pondok dah. Nak niat waktu bila? Ikut makcik. Sudah kerja dia jawab gitu. Nak duk pondok ni jangan bila duk pondok ni dah. Duk sebulan dua orang nanya dah balik masalah. Bukan kira duk pondok, kau iktiraf orang kat lebih daripada orang ngaji lain. Maklum. Walaupun kita tak mengaji duk pondok pun perkataan pondok tu kan. Orang tak berani lah jadi cik imam depan kita ni. Tu nak kata pondok. Jawabnya memadai niat pada ketika sembelih boleh. Masa kita sembelih tu kita niat, atau sebelum sembelih boleh juga niat kata ni udhiyah aku apabila telah ditentukan bagi barang yang diudhiyah ke. Tentu dah lembu mana nak udhiyah. Boleh dah kita nak niat. Dan tiada wajib lagi niat pada waktu sembelih. Jadi pada waktu nak sembelih tu wajib kau pula kita ulangi niat kita? Tak wajib dah. Sebab kita niat dah sebelum daripada tu. Dan bila kita tentu dah nak udhiyah ni, asal dah. Soalan 24. Adakah memadai niat udhiyah ketika berwakil? Ada. Banyak sekarang ni berlaku iklan. Marilah sertai kami korban. Kau ni pun mari sertai kami. Habis suruh sertai. Tak ada lagi iklan. Marilah sertai kami. Belajar cara korban. Nak buat juga kita iklan. Sertai kami untuk korban ni nama ada. Tapi hak sertai kami untuk korban tu reti kalau cara korban. Jadi sebelum ikhlas sertai kami untuk korban tu kena buat ikhlas lagi sebelum pada tu. Sertai kami belajar cara korban yang sah pada syarak. Ada orang buat lagi tu. Ada siapa yang nak buat? Kena pakat buat kan? Pakat mengaji belakang. Jangan rajin dengan tak mengaji. Sebab tu ulama buat buat teka-teki fardu sebelum fardu. Apa dia fardu sebelum fardu? Mengaji sebelum semaya fardu. Sebelum semaya fardu tu apa dia fardu? Ada lagi. Kalau tak ingat tak jadi hak fardu ni tak jadi fardu tu. Belajar. Maya ikut orang tak jadi. Ibadat korban ikut orang tak jadi. Patut duit saya. Habis gitu. Habis gitu. Bolehlah pahala tidak pahala korban lah. Kalau buat tak kena cara. Ada bawa tak kena cara ustaz. Lama. Mana bukti? Di hadapan mata saya sendiri. Tak berlaku gitu berlaku. Awak tahu mana dia tak kena. Dah saya belajar. Tu berekek. Tak ada. Bukan saya teka-teka. Nampak betul dia buat korban. Nampak salah ni. Ni bapa nampak betul sebab dia pakai piu. Bukan gitu. Kita bukan teka dia kata ni betul ni salah. Kita nak ayat kata dia betul dia salah ni kita dulu kena tahu mana betul mana salah. Okey dah ni tak boleh ayat kau ya awak sesat mana sesat. Yang kita ni tak mengaji. Tahu mana orang sesat orang tak sesat. Orang betul orang tak betul. Lah ni kadang-kadang orang awam ni dia lebih alim daripada orang yang mengajar. Siapa setengah tu? Tak. Dia mengajar orang mengajar tak pandai ni dia kata. Susahnya ibadah. Islam ni kan mudah. Dia boleh satu dia. Islam ni mudah. Ya Islam memang mudah. Tapi tidak betul kalau kita memudahkan. Kalau salahnya memudahkan. Kita orang mengajar. Mengajar tidak. Tidak ngomong gede-gede. Dia dengar orang mengajar patah. Kata salah ni. Mudah. Soalan rupa adakah memadai niat udhiyah ketika berwakil? Tu. Jawab memadai juga kita niat. Ni iklan sertai kami ni. Kena tahu lah. Dah mau tanya, ustaz bolehkah saya niat dah masa saya berwakil? Saya tak tahu tu, cuma bahagian 1,700. Ya kena tahu pula. Boleh bantu ustaz. Ustaz tak tahu, tak payah bantu ustaz. Ni itulah ustaz rasa. Ustaz rasa tak payah jadi ustaz. Orang ramai lagi boleh rasanya. Tak boleh, kita kena kerti.
Memadai juga diniat tak kala diberi kepada wakilnya, dan memadai wakil menyembelih baginya waktu itu boleh. Kerana hukumnya seperti zakat, yang mana memadai niatnya tak kala diasing ke harta yang hendak diberi ke zakat itu. Duit kita ada 10,000, 1,000 katakanlah kita beri zakat, kita asing dah, hak ni bahagian zakat, hak ni bahagian belanja, bahagian rumah dan sebagainya. Soh dah kita niat pada kata zakat. Jadi waktu kita pergi kata email, kita pergi ke asnaf, kita tak niat dah kata zakat, soh dah. Nah, ni sebab waktu asing tu dia boleh niat awal zakatnya, bukan supaya semaya. Semaya ni kalau duduk rumah niat dah nak semaya tak jadi. Waktu baru awasai baru. Dah. Apa betulnya masa takbir tu. Muqaranatu, apa nama ni? Qasdu syai'in muqaranatu fi'lin. Menyahaja ke sesuatu benda disertai ke awal perbuatan. An-niyatu. Niat tu ialah menyertai pada perbuatan. Baru sah. Sama ada korban sunat atau korban wajib. Dengan umpamanya, aku jadi kenyo udhiyah diniat. Tak jadi ke udhiyah. Lepas tu okey, saat ni kena niat, kena berlafaz lah. Saya okey kepada pihak tu, kena ada lafaz okey. Ni okey wi duit ya. Baik dah tu. Yo bang. Iyalah, saya wakil kau untuk urus gap KJE udhiyah saja. Kalau kata saya wakil kau beli binatang, beli sajalah wakilnya. Sebelah udhiyah tak boleh lagi. Wakil ke KJE udhiyah saja. Itu semua tu. Mencakupi pada beli, pada niat, pada sembelih, pada agih, semua. Masalah berwakil tu kena tengok moleklah kita tak nak kecek betul. Yang mudah-mudah belajar. Tengok bawah tu nombor 10. Tidak boleh diberikan belulang binatang kepada yang menyembelih. Tak boleh. Atas dasar upah lah. Pakai perbelanjaan menyembelih itu atas tuannya tuan lembu. Bukan tuan lembu asal kita lah. Kita suruh menyembelihnya. Tuan lembu asal tak tahu mana. Mungkin dia jual apa kita. Tapi kalau dia nak bayar juga, tak baik hati dia. Dia kata tak apalah, awak beli lembu dengan saya, 7 orang yang beli lembu dengan saya, masing-masing yang sebahagian, tak apa. Bahagian penyembelih itu saya uruskan. Saya upah orang tu. Tak apa lagi tu. Dan tidak makruh menyimpan daging korban. Tak apa. Orang kata tak boleh tu masalah zaman tersebut. Berlakunya kemarau hingga tak ada bekalan makan waktu tu memang tak boleh lah. Ada riwayat hadis menegur pada menyimpan tu. Adapun sekarang kita nak simpan lama mana pun tak apa. Soalan, ustaz, bolehkah, betulkah tak boleh kita menyimpan daging korban lebih daripada hari tasyrik? Jawab, belilah buku ni jengok sendiri. Beli malah, ngaji malah. Ngaji lah. Ngaji. Tanya tu bagus dah. Usaha tu kena lebih sikit ke agama. Usaha ke dunia kita lebih benar dah. Usaha kita ke agama kita tu kurang sangat. Dan haram dipindahkannya daripada negeri yang dikorban padanya. Tak boleh. Tak boleh ambil ke sini dipindah lain. Tak boleh lah. Boleh rujuk kita Awasyifatani. Bapa tu buat tu. Awasyifatani tu. Ada situ pada kita naik pada. Baginya waktu itu kerana amanah ni. Soalan 25 pula. Adakah boleh dikira niatnya waktu ditentukan binatang korban? Dia tentukan binatang korban, dia pun nak niat situ. Jawabnya boleh. Berniat waktu ditentu jika dia bernazar pada zimuhnya atas tanggungnya dia. Ada zimuh atas tanggungnya dia menazar. Dan tiada wajib berniat udhiyah yang sudah ditentukan kambingnya pada nazar. Tak wajib dah berniat udhiyahnya. Sebab dia menazar, dan bila menazar dia jadi wajib dah. Dia kira masuk sekali dah situ. Ya, supaya nak niat tawaf tu. Kalau kita buat haji umrah, tak perlu niat dah tawaf ifadah tu. Sebab dia masuk sekali dah dengan ibadat haji dan umrah. Tapi kalau nak tawaf semata-mata, tawaf sunat, itu kena niat.
Jadi kalau katalah kita saat ni menazar kata sebelum ni tak perlu dah pada berniat udiah saat itu. Dan tiada wajib berniat udiah yang sudah ditentukan kambingnya pada nazarnya. Memadai bagi diniat korban juga apabila diwakilkan kepada seseorang bagi menyembelih binatang korbannya. Madai dah niat tu. Jadi bila kita wakil kau yang mau wakil kedai maulah sembelih binatang korban saya ni, memadai dah orang yang panggil pada niat. Maka tiada berhajat lagi bagi niat wakil. Maksud katanya bila kita wakil pada orang sah dah di niat kita. Jadi hak wakil, hak terima wakil bagi kita tu tak perlu dah dia niat. Maka tiada berhajat lagi bagi niat wakil. Dan jika menyembelih wakilnya dan tiada diketahuinya udhiyah, tiada memberi mudarat. Tak apa. Maksud kata orang sembelih sana dia tak tahu pun kata lembu ni lembu udhiyah ke, lembu sembelih biasa ke, tak apa. Bila kita wakil ke dia kalau sembelih, saya wakil pada awak untuk sembelih, kena ada lapang wakil lah. Maka pada waktu tu hok jo nak sembelih saat itu dia tahu, kalau tak tahu tak mengapa. So nak udhiyah kita. Tidak perlu dia kena tahu ni udhiyah ni dah. Tak perlu dah. Soalan 26, adakah memadai apabila diwakil kepada seorang muslim yang mumayyiz? Mumayyiz ni tak boleh balik. Maksud kata mumayyiz dah cerdik dah, budak dah, pandai dah. Jawabnya memadai diwakil kepada seorang muslim yang mumayyiz, budak-budak boleh. Tetapi tiada sah diserahkan bagi kafir. Orang kafir tak boleh lah. Bila kata orang muslim, orang kafir tak boleh. Dia bagi yang belum mumayyiz. Belum mumayyiz maksudnya kanak-kanak hak tak reti berapa, kita nak wakil ke dia sembelih, tak boleh. Soalan ke-27, adakah memadai binatang dikorbankan kepada 7 bahagian itu berlainan niat? Boleh kau kita niat udhiyah, hak ni niat akikah, hak ni niat nak jual. Boleh kau? Seperti seorang berniat bagi udhiyah, dan seorang berniat bagi akikah, dan seorang berniat bagi membayar fidyah haji. Ada juga. Jawabnya tiada disyaratkan bagi ketujuh orang itu muwafaqah, serupa pada tujuannya, tak syarat. Berlainnya tujuan pun sah. Maka tafriqnya, jika bersalahan tujuan sekali pun ada, maka jika bersalahan tujuan sekalipun hak ketujuh-tujuh tu tetap sah korbannya, bahagian korban dia sah, tak ada masalah. Tidak kata nak kumpul hak bahagian korban saja, dah. Kalau ada hak bahagian dia mau nak jual pun dia ambil bahagian. Ada, boleh, tak ada masalah. Dia tak menjejaskan udhiyah itu. Bagi di sini tanda molek lah. Seperti mana kemarin kita ada sebut, tidak boleh lebih daripada 7 bahagian seekor lembu. Seekor lembu 7 bahagian saja. Seekor kambing seorang sahaja. Ada pun hadis Allahumma hadza an Muhammadin wa ummati Muhammad tu ulama tanggung atas pahala. Ya Allah ni daripada Muhammad dan umat Muhammad. Nabi sembelih dia ada korban, Nabi niat untuk Muhammad, untuk diri dia, dan untuk umat dia. Maka di situ ulama tanggung kata pada pahala. Pahala untuk Nabi Muhammad SAW dan kepada seluruh umat dia. Ada pun bahagian korban tak boleh lebih pada 7 orang. Mana boleh 7 orang lebih pada 7 orang? Sebab itulah masalah syarikat kupu-kupu duit nak buat korban tak jadi korban. Kecuali dihebohkan, kita hadiah kepada 7 orang. Tahun ni awak ambillah 7 orang ni. Maka 7 orang tu buat korban, maka sah korban dia. Kita pahala apa kita dapat? Pahala atas ta'awun lah, tolong atas kebaikan lah. Pahala udhiyah tak dapat lah. Mungkin bukan kita hak korbannya. Mungkin tahun-tahun akan datang ada rezeki kita. Tak ada masalah. Soalan ke-28. Tu nota kaki hak sebelah tu. Disebut dalam kitab Bahrul Wafinya bahawa tidak memberi mudarat pada binatang korban itu apabila ada salah seorangnya daripada bahagian yang 7 itu daripada kafir zimmi. Tak apa. Kafir zimmi ni hak mana? Kafir hak tak tahu Islam lah.
Ada bawa Islam. Nih. Kapi kitabi lagi lah, tak ada masalah. Kok kapi, kok tidak kitabi ni. Tapi dia tak tahu Islam. Dia ambil bahagia juga. Acau saja ambil bahagia. Aku nak beli etek sebahagia. Nampak ada sol-kosong. Dah tak boleh pun Cina. Muka kapi. Boleh tak ada masalah. Dia tak menjejak hak kita. Kok dia hak kita. Tapi kita semakin lah bahagia kudiah kita tu tak boleh pergi ke kapi. Kalau nak pergi kok beli kedai pula dah pergi ke dia. Kalau ajak dia makan, beli kedai, masuk daging hok kedai kepada dia sana. Tak boleh bui daging hok binatang korban kepada orang kafir. Tak boleh. Soalan 28, adakah boleh pada seekor kambing diniat bagi 2 tujuan? Ni ada ni orang benarnya ada. Beres lagi tu. Seekor kambing niat untuk 2 tujuan. 2 tujuan. Boleh ke tak? Ada khilaf ulama. Jawabnya pada masa ni khilaf ulama. Seekor kambing niat untuk akikah besar, untuk niat korban pun dia juga. Kebetulan dia tu ada lahir anak dekat dengan raya korban, dia pun nak korban lembu, nak korban kambing, nak buat setengah akikah. Boleh ke? Khilaf ulama. Moleknya buat suku lah. Pendapat Syekh Ibn Hajar, Al-Haytaminya, tidak boleh satu kambing bagi udhiyah dan bagi akikah. Tak boleh nak niat dua-dua satu kambing. Lepas tu tak sah korban, tetapi sah korbannya sahaja. Dia niat dua, sahnya korbannya. Itu pendapat Ibn Hajar. Pendapat Syekh Ramli, jika korban dan akikah pada seekor kambing dilakukan oleh orang yang sama, maka sah kedua-duanya. Orang tolong, tidak orang lain. Kita nak korban, dia boleh anak. Dia kata, amal tupai kami dah mau atak weh. Tak boleh. Kalau orang lain. Pendapat Syekh Ramli. Kalau pendapat Ibn Hajar awal dia tak boleh. Daripada awal lagi dah tak boleh. Tapi pendapat Syekh Ramli, boleh 2 ibadat korban akikah pada seekor kambing, tapi syaratnya orang sama. Kita sendiri, kita nak buat korban, kita nak akikah. Kalau orang lain main nak tumpet, tak boleh. Suruh beli kambing lain lah, banyak ekor lagi kambing. Berapa dah bubukan kambing kita ni. Dari mana contoh orang lain main tumpet? Seperti seekor kambing kalau kata naik 800 kok, kita kos dengan dia 400. Tak, kita niat korban, dia niat akikah. Orang lain tak boleh. Soalan 29, apakah yang terlebih afdal bagi seorang berkorban? Hok mana lebih moleknya? Seekor lembu atau dia ekor kambing, mana molek? Saya rasa lah seekor lembu lah ustaz. Tak boleh rasa. Kena makan. Jawabnya afdal bagi seorang berkorban, 7 ekor kambing itu terlebih afdal daripada seekor unta. Bukan lembu unta, seekor unta dengan 7 ekor kambing ni, molek 7 ekor kambing. Dia kaki punya warna. Bersegia tu cukup dah kaki. Kalau unta, kalau lembu kau, sebahagia tu tak cukup lagi. Yang kedua, seekor kambing lebih afdal daripada berfungsi 7 bahagian daripada seekor unta. Orang tanya, seekor kambing dengan 2 bahagian mana afdal? Ada nampak-nampak boleh masuk dengan hak ini. Mana? Dia kata seekor kambing lebih afdal daripada berkongsi. Dia tak ajak berapa bahagian. Seekor unta ataupun seekor lembu, dia berkongsi. Ambil berapa bahagian, Allah Allah tak sebut secara umum. Dengan seekor kambing mana boleh? Boleh seekor kambing. Maka duduk nampak lah. Pada ibarat sini, pehek mana? Daripada berkongsi saat ni dia tak ajak bahagian seekor 2 kau. Maka afdal seekor kambing. Kecuali seekor lembu dengan seekor kambing, maka tentu juga hak lembu afdal. Kalau ni seekor lembu dia berkongsi 2 orang tu mungkin juga berkongsi juga. Kalau 2 orang berapa bahagian seorang tu? Tak ada 3-4 bahagian dah seorang. Itu lebih dah. Kalau bagi dengan 7. Itu umum dia ya. Jadi nampak tu. Dah kena dah tu sebab kalau kambing dia cukup. Dah. Yang kaki ke apa semua kalau kursi dia tak cukup. Seekor unta lebih afdal daripada Allah Allah lah kalau ada pendapat lain.
Tapi ibarat kita ni nampak kita dah. Seekor unta lebih afdal daripada seekor lembu atau kerbau. Harga pun mahal betul lagi. 4, seekor kipas lebih afdal daripada seekor kambing. Kipas lebih afdal. 5, binatang yang jantan lebih afdal daripada betina. Nak cari lembu jantan. Kalau betina, boleh cari lembu jantan. Tengok nak kaki bawah sikit, lembu jantan lagi mana weh? Sedap kena mengaji. Seputih. Dah. Lembu jantan hak mana? Disebut pada Sabil dan Muhtadin bahawa binatang yang jantan itu lebih afdal, lebih banyak pahala daripada hak betina. Koi ada gantungnya. Lagu mana gantungnya dia? Jika tidak kuat pada menjantan bapuk. Tengok lembu betina yogi sodo. Lembu betina yogi sodo. Lembu jantan tu kurang molek tu. Buat korban. Kita kata, oleh orang tu nak bawa sikit, makan lagi korban. Ada ni. Kali ni suka bapak tak boleh. Tak tahu. Mungkin kuih tenaga apa guna ke main bapak semua ni. Angka yang betina. Ataupun jika kuat yang jantan itu menjantan, membapuk, yalah. Bapuk, bahasa Kelantan dah bapuk tu. Nah, kalau hak jantan ini kuat, minat semua dia bapuk dengan betina. Dengan yang betina, maka yang betina yang belum beranak itu lebih afdal daripadanya pada hak jantan. Ada juga ketika hak lembu betina lebih molek pada lembu jantan. Mana? Lembu jantan yang suka bapuk, hak betina saat itu tak beranak lagi. Afdal hak lembu betina. Kena tanya, tu kan lembu. Mana jantan? Ni jantan. Afdal jantan tu. Nak tanya dulu, lembu jantan yang mana suka ke bapuk? Ada. Ai kata ni kita ni tak lain. Dia kata sepatu ke bapuk lah ni. Ada ni sebuah hukum. Batu kalau cari lembu gompak gapo nak sebenarnya ni. Panggil seorang ustaz hok geti. Hok geti bahagian ni lah. Jangan geti bahagian haji. Dia ustaz tapi reti bahagian hati. Kan tu lain. Dia kurang reti bahagian ni. Dia ada reti bahagian semaya, solat, ada reti bahagian faraid, ada reti bahagian infak. Dia reti bahagian ni. Tanya kau tanya mahir bahagian ni. Ada di sekali. Dah. Nak nikah pun ada ustaz reti bahagian nikah. Dah. Orang tua dia tengok reti ni dia tahu dah. Awal yang tak payah pernikahan. Orang tua. Dah. Mana? Ya tengok belakang. Tengok di raut muka, you boleh tahu tu. Ilmu orang tua. Sebab tu nak menikah pada orang tua. Dia kata tak payah apa. Yo, doktor lagi, comel lagi. Super fat lah. Dia kata. Mu tak gerti yang boleh. Mana kata kita gerti. Dah lebih pada orang tua pula dah. Orang tua tahu lah. Duk saya dua kan baru tahu. Ada. Masa tak berdiri lagi ni, jauh habis ketuk tu bangun sedap. Ada bini tahu lah ke mana. Dengan orang tua lah, orang tua dia gerti. Jadi banyak pada kita. Sebab tu dia beri izin pada tengok ke muka saat itu. Kata purdah tak suruh pecah mata purdahnya. Tak pecah purdahnya, tak suruh pecah tudung. Pecah purdah ya. Apa? Maksud kita ni biar puas hati dengan pernikahan kita. Jangan dah. Dia pakai purdah, Masya Allah. Wow, jadilah. Amal yang pertama, awak ni siapa? Saya dah lah awak nikahi. Pakai purdah ni kau. La haula wala quwwata illa billah. Masa bila itu warok sangat, malam pertama tak warok tu. Cerah tu duduk. Aku tak dapat terima hak ni. Buat agama aja. Jangan ikut hak nafsu kita. Hak nafsu kita boleh kita dalam sana. Fasfad bizatid din talibat yadat. Pilih orang yang ada agama. Jangan pilih benda lain yang utama. Kalau dia ada agama, ada keberkatan. Orang ada duit, belum tentu berkat hidup. Orang ada comel, belum tentu berkat comel. Sebab tu, orang tino comel sangat ni. Tak boleh kita nak nikahi, kurang, makruh. Maka kita cari comel sekali tak? Makruh nikahi, dengan orang tino comel sekali. Ada di Mesir itu kita kecek gini, bak tino hurba.
Atau ditanya, siapa dia nak nikah ini kalau cewek sekali? Jawabnya, saya. Juga, aku juga. Makruh, apa makruhnya? Dia pagi jadi tak boleh lah, jadi fitnah. Fitnah. Ini kau biasa-biasa lalu kita pun boleh tengok dia boleh tengok itu. Agama pun nombor satu. Agama. Apakah apa kecil kita tu? Ada orang panggil lagu-lagu dah sikit tu. Kita nak apa? Daurah kita bab ni ko kesini. Kata panjang. Kata panjang. Royatul Afro bulan 8 ni 21. 23 lupa. Insya-Allah lah buat lagi kita ni. Insya-Allah kalau jadi. Terus kosong kali tu. Jangan nikah lagi itu. Nikah esok. Jadi kalau tak ni nikah lagi esok 25. Ni apa tu kata ni? Bagi ni yang jadi bab nikah. Patu nak ilmu lebih, mari pula nama dia tu. Kena ketuk pintu rumah lah. Ustaz ada nak ilmu kok dah lagi. Kita faham. Nak ilmu kok dah lagi. Apakah warna bagi binatang lebih afdal di korban? Jawab, warna binatang lebih afdal dibuat korban. Binatang berwarna putih lebih afdal pada binatang berwarna kuning. Cahaya putih. Cahaya putih. Ni, binatang berwarna kuning lebih afdal daripada berwarna kelabu. Binatang berwarna kelabu lebih afdal daripada yang berwarna merah. Binatang berwarna merah lebih afdal daripada binatang yang berbenang putih hitam. Binatang berwarna putih hitam lebih afdal daripada berwarna hitam. Laju dah sikit, dia baru 3 perusahaan dia, baru target 40. Kuning ni. Waktu tengok diri lah. Cuma situ tengok ada kaki, ada khilaf sikit ni. Ada kitab Muqaddimah Hadramiyah, kita tengok ada warna putih kemudian kuning. Tak tipu, putih, kuning, lepas tu kelabu. Ada kelabu, kemudian putih bercampur hitam. Tapi kalau kita ambil dari furuk tu, warna merah dulu. Ni, dia moleknya putih bercampur hitam. Kalau dalam Muqaddimah Hadramiyah. Lepas tu baru warna apa namanya? Kemudian warna hitam, kemudian warna merah. Kalau sini hitam 11 kali. Pendek kata kalau bolehnya jangan lembu warna putih. Alah kuning-kuning sikit pun tak apa doh. Alah hitam merah kita sih. Cari. Patu apa beza putih hitam? Nyata dah tu. Ditanya orang ahli lembu lah pula. Patu. Adakah wajib didahulu dia solat hari raya dia 2 khutbah sebelum korban? Kena maya gaya dulu ke? Jawabnya tak wajib. Maya gaya dulu baru boleh korban. Tidak wajib mendahulukan solat hari raya dia 2 khutbah sebelum korban. Hanya sunat dibuat korban kemudian daripada solat hari raya dia 2 khutbah. Kok bolehnya? Bila naik matahari sana, kita gaya dulu, kita semaya gaya dulu, kita khutbah dulu, barulah kita korban. Kok bolehnya? Dan afdal laginya apabila telah sampai waktu duha. Pukul 9 gitu baru kita sembelih. Nak gaduh mananya? Kalau gitu waktu korban ni tak naik matahari boleh nak korban selalu ke? No. Dia tanya, bilakah waktu bagi korban? Nak start bila waktu korban? Jawab, apabila keluar matahari dia kemudian daripada kadar waktu bagi solat 2 rakaat dan khutbah yang ringan. Berapa minit 2 rakaat sembahyang? 3 minit kita kata. Khutbah kita kata 5 minit, taklah 10 minit kita kata. Biar ada kadar tu. Ni, kok moleknya kita sembahyang gaya dan khutbah. Tak sembahyang tak khutbah pun tak apa. Tapi sunat moleknya begitu. Tapi yang pentingnya biar ada kadar waktu tu baru boleh khutbah. Sehingga habis hari tasyrik 13 hari bulan. Iaitu mana habis tenggelam matahari hari yang ke-13 Zulhijjah. Boleh. Soalan yang ke-33. 40 saja semua. Adakah sah korban pada waktu malam? Bolehkah kita korban waktu malam? Jawab kata boleh sah tetapi makruh. Kurang digalakkan oleh agama korban pada waktu malam. Kok moleknya korban pada waktu siang hari. Soalan 34, adakah wajib disembelih pada waktu korban bagi binatang yang seseorang bernazar untuk hadiah tetapi mempunyai aib? Kita bernazar dah kok binatang tu, binatang tu nak korban. Tiba-tiba ada aib.
Kita tak berasa kok, ataupun kita berasa kok. Jawabnya wajib baginya menyembelih binatang itu pada waktu tersebut, walaupun tidak dikira dia sekalipun. Binatang kalau ada air, tetap kita wajib korban bila kita nak nazar. Walaupun udhiyah dia tak kira. Apa tak kira udhiyah? Sebab tak sah. Ada kekurangan, ada air. Soalan ke-35, apakah hukum apabila mati binatang yang ditentukan pada nazar bagi sembelihan sebelum sampai waktunya? Kita bernazar dah lembu ni kita nak sembelih, tiba-tiba tak ada esok raya saat ni waktu sembelih, mati lembu saat ni. Kena ganti kau dok. Jawabnya, jika binasa benda tak berlaku, tak senang nanya, dia berlaku nanya. Kok nanya kita nak mengatakan, bukan no? Tengah hari kau pukul berapa kau hendak itu. Jadi maksud katanya biar kita ada selalu persiapan tentang masalah korban. Jadi mana kalau mampu? Kalau kita menazar dah, kalau tak menazar tak apa lah. Tak lemu nak korban dia boleh buat apa? Mana tak apa? Mudah-mudahan dapat pahala. Jika binasa binatang tersebut tidak disebabkan kecuaiannya, maka tidak ada sesuatu kewajiban di atasnya. Dia letak lembu letak dalam kandang, molek bui makan, molek tak racun ke apa dah. SOP betul dah. Tiba-tiba mati juga. Patut apa dah? Tak apa. Maka tidak ada sesuatu kewajiban di atasnya sebab bukan taksir dia, kecuaian dia. Tetapi jika binasa binatang itu disebabkan kecuaian daripadanya, nescaya lazim di atasnya dikira ke harganya pada hari binasanya, bukan hari nak korban, kira dengan hari binasa. Sebab lembu ni kan dia ikut keadaan hari, tahun, bulan, harga berapa. Jadi kira dengan hari dia binasa mati itu berapa orang nak beli. Dan diberikan binatang yang elok seumpamanya sebab kecuaian kita. Mungkin kita biar lembu kena ujian ke mana. Tanya ahli lembu lah kepakaran dalam lembu ni. Dia kata, padat mati dia mau biar ujian panas kau. Tengok. Dia kata kecuaian kita kau ataupun kata, ni tidak kecuaian dah pada bego. Kalau dia kata tak ada kecuaian dah, tak perlu ganti. Tapi kata kita cerita tentang lembu ni pak po jadi mampu, kita tengok dah ke mana, beri makan dah ke mana. Dia kata apa buat gini ganti kecuaian. Bila kecuaian kena ganti semula. Sebab kita nazar. Jadi pendek kata bab sembelih ni dia kena ada orang ahli agama orang pakar kod lembu Kok molek lagi kan? Orang ahli agama tu dia memang pakar bahagian lembu. Molek benar. Tanya dia pada bahagian ni. Soalan yang kebenar, adakah sunat bagi orang yang melakukan ibadat korban memakai daging korbannya? Sunat kalau dia makan? Jawabnya sunat makan. Sunat dia makan daripada korban yang sunat. Kalau korban sunat lah. Dan wajib dia sedekahkan ke semua daging jika korban yang wajib. Korban nazar ataupun korban dihukumkan dengan nazar, tak boleh dia nak makan. Dan pengiyal tanggungnya dia pun tak boleh nak makan juga. Soalan 37. Bahagian manakah yang sunat dimakan daripada daging korbannya? Soalan 37 tu, manakah yang sunat dimakan daripada daging korbannya? Banyak-banyak bahagian daging korban tu, kok mana sunat kita makan? Jawabnya, sunat baginya memakai bahagian hati binatang korban. Sunatnya kita makan bahagian hati binatang korban. Bapa? Sebab katanya ulama, bapa sunat ambil bahagian hati tu sebab hati itu tempat zikrullah. Setengah berpendapat gitu deh. Hati itu bahagian zikrullah. Tu ada kita buka apa nama ni? Itu tahun-tahun bila bahagian korban ada risalah korban. Sebut gitulah. Soalan 38, apakah hukum menjual kulit binatang korban? Boleh ke? Tidak harus menjual kulitnya atau dibuat sebagai pupuk bagi yang menyembelihnya. Tak boleh. Dia sunat disedekahkan atau diambil buat manfaat dengannya. Patut ada yang mau jual ke?
Hok demo jual tu daripada pemberi orang. Ha boleh jual lah. Kita korban tu, dah ada belulan dia. Kita pun suruh pondok-pondok kau berapa ambil dah. Tunggu ke email. Ada belulan ni kita nak pergi kepada pondok kau ke email kau. Demo jual, buat dana. Tak ada masalah. Kita diri hok jo korban ni nak jual tak boleh lah. Luar upah pun tak boleh juga. Tengok bawah tu. Sebut dalam Bahrul Wafi, tiada harus diberi budiah kepada fakir miskin yang kafir zimmi. Tak boleh. Mungkin kafir. Bui makanan lain dah banyak lagi. Boleh sedekah, tak ada masalah. Sehingga jika diambil oleh fuqara muslimin, tu tengok dia goyok. Sehingga jika diambil oleh fuqara orang fakir muslimin, akan budiah atas jalan sedekah, dia orang kaya atas jalan hadiah. Nampak ni? Orang beri ke fakir miskin, ada daging. Kita beri ke fakir miskin hak sedia daging. Ataupun kita beri hadiah kepada orang kaya daging. Harus atas mereka tu bersedekah atau menghadiah daripada daging korban kita beri ke dia tu kepada kafir zimmi. Harus dia beri. Kita beri ke dia, kita kata daging korban. Dia nyuruh kita ke kafir lain. Tak boleh harus. Dia kata milik dia dah. Milik dia dah pun waktu pakai korban. Korban tak boleh. Begitu juga dengan menjualkan kepadanya kepada orang kafir. Jual pun tak boleh cukup. Baik. Ada kalau jual, okay, kita beri kepada orang fakir. Dia mau jual lah, bukan banyak. Memang tak ada masalah. Memang agama suruh kita nak beri ke orang fakir. Tapi masa dia mau jual tu tak boleh jual ke orang kafir. Tengok mula ada baru wafi. Dan kita moga kita bukan kita buat sendiri. Hak ni kita ambil nakon. Pindah ambil mana-mana kita letak sudah box sini. Hak banyak ni pada forum masail lah. Batu tambah dengan kita lain. Baik deh. Jadi bukan tak boleh malah bandar ni. Bukan. Tu yang kita musuh tu banyak. Kalau ada hak kata boleh, ya kita mana? Pendapat mana? Ada. Apakah hukum berwakil membeli dan menyembelih binatang korban? Kita wakil, orang beli dia wakil pada nak menyembelih. Berkata Syekh Sulaiman Kurdi pada fatwanya, kitab fatwa dia, sah yang demikian itu pada korban dan akikah. Bahkan jika tidak pada negerinya sekalipun, wakil kau negeri mana? Nigeria kau Kamboja kau. Tu rasanya bapa Yakub kita. Bapa Yakub kita ikhlas sikit. Bapa Yakub dia pun duduk ayat kata hok mana nak buat korban, boleh pergi ke dia tak apa. Sebab kawasan dia tu di Kamboja, kawasan hok tak ada orang korban. Hok banyak kawasan orang korban tu kawasan Kamboja hok bahagian lain katanya bapa. Boleh tengok dalam Facebook Kolyubi. Facebook bapa kita, bapa Yakub ni. Dia buka pondok sana. Ya macam-macam lah tempat orang ramah kok tidak Islam, orang Islam ya lagi banyak ujian. Kita buka pondok, kita buka tempat pengajian, tempat orang Islam pun macam-macam dah. Duga fitnah, cuba sebab tu mana-mana orang kata ustaz hamba nak buka pusat pengajian hok ni kata gini, oh nasihat pertamanya kena sabarlah. Bertalu-talu. Benda bertubi-tubi mari doga sana. Sabar. Kata batu kalau katanya Bapa Zik, Abdullah ada daripada musuh. Dia kata pertama sekali ikhlas. Aku betul sekali. Nak buka pengajian kau berapa ikhlas. Hak tulah magnet hak paling besar sekali nak bagi menjaya, okey? Ada niat kita satu tu. Tak ikhlas niat apa buka pusat pengajian? Boleh ada sikit moda-moda. Oh, kalau gitu tak payah buka lah atau kata dua agama jodoh tu. Tak dua agama tu. Tujuan utamanya nak pakai begitu. Tapi tak ada masalah. Bukan harus pada syarat juga. Tapi ikhlas tidak kan? Ikhlas ni bagi tak campur. Tapi kan kecek bagian ni tak kata siapa dah kita teripu sama Allah. Ambo teripu. Ni bagi susuk, memang susuk. Sebab tu tak semua orang dapat. Moga bagi berharga. Baik selesai je deh.
Yang ke-40, apakah hukum anak bagi binatang korban yang wajib? Kita menazar binatang sani, ada anak. Mana hukum dia? Hukumnya seperti ibunya, iaitu wajib disedekahkan sekaliannya dan membahagikannya anak sani itu. Tidak kira sama ada mati ibunya atau tidak, tak kira. Ibu dia mati ke tak mati ke, anak sani itu bila dah kita menazar ke ibu, anak sani itu wajib kita kena orang paling bahagia ke tak mati. Dan sama ada bunting ketika ditakyinkan atau kemudiannya. Ada masa tu dia mengandung ataupun pada tu dia mengandung. Lepas pada kita menazar, kita tentu dah kambing, lembu sat ni baru mengandung. Sekalipun kena orang panggil wajib dibahagikan daging anak sat ni. Dia kira hukum muk dah. Dia tabik bagi muk dia. Soalan 41, bolehkah seorang yang membuat korban bagi orang lain dengan tiada izin? Betul, nak orang lain. Buat apa kita dulu lagi. Tapi banyak soalan begini. Atau bagi orang telah mati. Jawabnya tiada boleh seorang membuat korban bagi orang lain. Tak boleh kita nak tolong buat korban ke orang lain tanpa izinnya. Dia tak izin kita buat korban ke dia. Kita buat korban ke dia, tak ada niat dia kena dia izin. Ada kawan nak buat korban ke demo ni, cakap tahun kau buat korban dia. Demo nampak susu, kau buat korban ke demo lah. Mereka tak apa kau izin ke demo buat korban kau. Tak boleh. Jadi korban pada saat ini boleh ke dia lah. Sama ada bagi orang yang hidup atau yang telah mati, kena izin. Jadi kalau orang mati saat ni dia izin dah, dia wasiat dah kau. Tak apa, kalau tak wasiat tak boleh. Inilah pendapat yang muktamad bersalahan bagi kata Ibnu Qattan yang membolehkannya. Pendapat Ibnu Qattan kata boleh. Tengok mula ada Ibnu masalah itu. Ada yang kata boleh. Masya Allah. Jadi hak ni pendapat doa adalah tu. Cuma maksudnya kita ada banyak tahlilan. Nak ulama hukum tamak, nak ayat kau hukum tamak, hukum ngaji ni kita mengaji belakang hukum tamak kau doa kau. Jadi kita pun sebut gitu. Yang soalan ke-42 akhir sekalinya, apakah ada situasi yang membolehkan korban dilakukan tanpa izin seseorang? Kita pergi sembelih lembu, orang tak izin lagi sembelih, kita pergi sembelih. Banyak berlaku dalam ni dah. Orang tak ada oyak, orang kita demo tak sembelih. Mampu siapa-siapa enggak betul ada mampu motor kan. Mana lembu? Dan dah. Lagi pak air pula ni. Tu daging tak jadi mana tu? Tak jadi mana? Jadi basuh selalu dah tak jadi. Tak jadi gitu. Dengan kalau ada perlu dok apa, ya kurang daging. Daging yang memang kurang. Tengok dah nanti di akhir insya-Allah esok lusa tu ada tengok. Kok daripada Yusim tu. Jawab korban boleh dilakukan tanpa izin seseorang pada binatang yang muayyan. Dia tentu dah binatang itu aku nak korban. Jadi nazar, hukum nazar. Maka sah menyembelih ajnabi orang asing akan korban itu tanpa izin. Dia tak izin pun boleh kerana tiada berkehendak kepada niat. Tak boleh niat dapur. Begitu juga sama juga boleh kita korban ni, sembelih ni. Wali boleh membuat korban bagi anaknya yang masih kecil daripada hartanya. Harta siapa? Tengok molek. Harta wali, bukan harta anak. Ayah nak buat korban ke anak, ambil harta ayah. Kalau anak kecil lagi, kalau anak besar dah, suruhlah dia beli sendiri. Dia tak ada duit, ambil duit kita. Dia buat korban apa? Mati bila tak tahu. Kata ajarlah ke dia boleh. Kena berlapah jual beli, kena kawah, ada sebagainya tu. Lepas tu kena wakil kau dia sembelih, kena niat. Hak boleh lagi yang tengok ke binatang korban kamu, datang ke syukur pada Allah Taala. Hak seperti mana telah kita pelajari. Kemarin baru. Habis itu soal jawab berkaitan dengan akikah. InsyaAllah esok kita baca akikah kambing. Lepas tu lusa soal jawab masalah sembelih. Lepas tu wallahu a'lam. Ada salah? Ada. Dan salah kita tutup dulu dah.
Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم انفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التقي واجعلنا من عبادك المخلصين واجعلنا من اوليائك الصالحين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم walhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah amalan ini kita sambung kita isbah umum ni. Kalau mana dapat hati, bolehlah hati pukul 10 hingga ke pukul 10 lebih kurang lah. Sebab isbah umum itu kita cara kita gaya syarat itu tidaklah kata memanja sangat, tidaklah kata cepat sangat. Adik sedikit daripada daurahnya. Sebab nak beri PA ke kita dia boleh mengajar. Lepas tu nak halus itu dengarlah babu-babu lain untuk mengajar tu. InsyaAllah Allah.